Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Aku nak cakap thank you kepada semua yang telah subscribe ke channel aku. Korang memang terbaik. And kepada semua yang masih belum lagi subscribe, dipersilakan untuk tekan butang subscribe dan juga the bell notification guys. Okay, untuk kisah hari ni aku nak share dengan korang mengenai dia punya kisah ni agak berbeza sikit daripada yang aku buat yang sebelum-sebelum ni lah. Okay, dan kisah ini dia adalah mengenai seorang lelaki yang telah menjadi beberapa orang kanak-kanak pada satu ketika dahulu guys. Bagi aku ini agak rare lah cerita ni kan. So tanpa membuang masa lagi guys, macam biasa, nama aku Nas and I am your true crime storyteller. Let's go. Pada 13 Jun 1994, ada seorang remaja ni, nama dia Nicholas Barclay. Dia berumur dalam lingkungan 13 tahun. Macam biasalah budak-budak kan, dia keluar pergi main bola dengan kawan-kawan dia tau. Semasa dia keluar main bola tu, mak dia pun adalah bagi dia sedikit wang saku lah okay, untuk beli aiskrim ke, beli air ke apa kan. So dia pun bawa duit tu sambil pergi ke main bola. So selepas dia dah main bola semua, dia dah enjoy sampai time nak balik. Macam kita dulu laki kalau main bola, kalau time petang kan, dia pernah full time tu kan, bila azan dan maghrib kan. Ni taklah, beza sikit lah. So sampai masa dia nak pulang ke rumah tu, dia ada guna satu public phone untuk telefon rumah dia, di mana dia telah meminta mak dia untuk jemput dia guys untuk balik rumah. Biasalah budak-budak kan, nak balik jalan kaki macam jauh. So bila dia call tu, dia punya abang dia bernama Jason, dia telah mengangkat dia punya call dia tu tau. And pada time tu kena pula mak dia sedang tidur tau. So Jason pun suruhlah, kau balik lah rumah sendiri, kau jalan kaki sudah, lagi nak jemput. Aduh kau ni manja betul lah. So bila abang dia dah cakap yang tu, dia pun pulanglah dengan jalan kaki. Cuma kan guys, pada time tu tiada siapa sangka itu adalah panggilan yang terakhir daripada Nicholas. Sebab selepas itu dia tak pulang ke rumah langsung guys. Okay, so selepas kejadian itu kan, fast forward 3 tahun kemudian, pada bulan Oktober 1997, ada pihak polis daripada San Antonio telah menerima satu panggilan daripada seorang penghuni lelaki daripada rumah perlindungan kawasan Linares, Spanyol. Kau main jauh bye, Spanyol weh. Okey, lelaki itu telah memberitahu yang terdapat seorang remaja lelaki di bawah jagaan mereka tu telah membuat pengakuan yang dia adalah Nicholas Barclay guys. 3 years after, baru ada pengakuan daripada seorang remaja yang memberitahu yang dia adalah Nicholas Barclay. So menurut penjelasan si Nicholas ni kan, dia cakap dia telah berjaya melarikan diri daripada tahanan sindiket pelacuran kanak-kanak yang didalangi oleh pihak ahli politik yang berpengaruh dan juga pegawai tentera yang berpangkat tinggi guys. So boleh kata dia ada lakukan some shady punya stuff lah dekat kanak-kanak kan. So dia berjaya melarikan diri. Dan pada masa yang sama, apabila dekat sana kan, dekat negara Eropah ni, dia ada belajar banyak bahasa, banyak language. So Nicholas pun dia telah beritahu yang dia telah belajar bahasa Perancis guys. Mungkin bila dia jumpa kan dengan dia punya family ke apa, dia boleh katalah bonjour, je m'appelle Nicholas. Lebih kurang macam tu lah aku rasa. So selepas keluarga Nicholas dapat berita tersebut, diorang jadi gembira tau. Of course lah gembira bye. Finally dapat jumpa anak dia yang telah hilang 3 tahun yang lalu guys. So because of that, betapa happy dia, kakak si Nicholas yang bernama Keru terus pergi ke Spanyol guys untuk menjemput sendiri adik dia pulang ke pangkuan keluarga dia guys. Betapa rasa kasih sayang dan juga rindu dekat adik tu, sanggup weh all the way to Spanyol guys. Jauh. Cuma macam biasalah pada awal-awal kan, jelah dah 3 tahun, Nicholas ni dia risau satu benda lah. Sebab bila dia jumpa dengan keluarga dia risau lah bila kakak dia nak jemput kan. Kakak dia tak dapat cam muka dia tau. Maybe lah 3 tahun dekat sana banyak perubahan boleh nampak kan. Mungkin 3 tahun lepas dia kecil je, sekali jumpa dah berbulu berjambang ke, kita tak tahu kan. So dia risau bab-bab macam tu tau. Cuma kakaknya telah mengesahkan yang Nicholas yang baru ditemui ni adalah adik lelaki dia yang sebenar guys. Cuma je lah dekat sana kan, sebelum dia dibenarkan pulang, dia ada satu macam some sort of procedure lah, SOP lah. Sebab
Nicholas ni dia telah diminta untuk mengecam ahli keluarganya melalui sesi pengecaman foto ataupun melalui gambar. Mungkin ada pegawai-pegawai kat sana lah bagi gambar, nah tengok betul ke tidak ni family kau kan. So Nicholas pun tengok gambar tu and dia bagi tahulah yang mana keluarga dia kan, ahli keluarga dia. Tetapi yelah, maybe dah lama tak jumpa kan, so akan ingat-ingat lupa lah. Sebab Nicholas ni dia ada tersilap sekali sahaja dalam pengecaman ahli keluarga dia. But then again, lepas tu dia masih dibenarkan untuk pulang ke pangkuan keluarganya guys. Cantik. Okey, kejap. Aku rasa lah macam ada plot twist sikit lah kat sini. Kau nak tahu tak, Nicholas Barclay yang pulang tu kan, sebenarnya adalah bukan Nicholas guys. Bukan. Siapakah lelaki yang menyamar sebagai Nicholas Barclay ni? Nama dia adalah Frederic Bourdon. Nampak nama orang Perancis kan, Bourdon. Pekat weh. So dia telah menyamar sebagai Nicholas yang telah hilang 3 tahun yang lalu guys. Frederick ni dia telah berjaya dengan penyamarannya sebagai Nicholas untuk tempoh yang seketika guys. Dan dia ni yang gempak lah jadi kan. Dia ni berjaya meyakinkan keluarga Nicholas ni bahawa diri dia telah didera semasa penculikan yang dia ceritakan tu lah. Dan itu pun dia kata because of dia punya dera-dera tu semua telah mengubah warna matanya guys. Lain macam dia punya ayat. Manis. Power lah Frederick ni dia menyamar kan. So keluarga dia macam still tak tahulah. Diorang tak tahu yang Nicholas yang balik ni sebenarnya bukan Nicholas guys, tetapi Frederick. So Nicholas ni, aku pun dah confused. So Frederick ni dia telah tinggal bersama keluarga Nicholas selama 5 bulan guys. Tetapi ada terdapat beberapa macam perbincangan lah, okay, yang mengatakan bahawa keluarga Nicholas ni sebenarnya dah lama dapat rasa ataupun dapat macam hidu-hidu kan, macam something is wrong here guys, something is not right. Sebabkan diorang tengok ni Nicholas macam lain macam sikit tau. Why diorang rasa macam tu is because keadaan fizikal dan juga perwatakan Frederick ni memang jauh berbeza guys daripada karakter anak mereka sendiri guys, iaitu Nicholas yang sebenarnya lain. Dan ada juga yang mengatakan yang keluarga Nicholas ni mereka sengaja mendiamkan diri atas sebab-sebab yang tertentu, sehinggalah pada lewat tahun 1997 terdapat seorang penyiasat persendirian yang terlibat dalam sesi, orang kata apa, family portrait, sesi penggambaran. Sesi penggambaran bersama keluarga Nicholas ni. Dia rasa macam curiga sikit dengan si Frederick ni. Yelah, mungkin dia penyiasat kan, dia ada gut feeling ataupun naluri yang dia rasa this boy is very wrong one lah. Dia dapat rasa something is different guys. And sebagai seorang penyiasat, dia juga telah membuat perbandingan antara telinga Frederick dan juga Nicholas menerusi foto-foto yang diambil. So dari situ dia dah kaji selidik lah, tengok kan sikit-sikit kan karakter ataupun dari segi fizikal si Frederick dan Nicholas ni terdapat perbezaan yang begitu ketara guys. Benda dah macam jadi lain macam dah sekarang ni. Kemudian pada Februari 1998, pihak FBI berjaya mendapatkan perintah mahkamah untuk mendapatkan cap jari dan juga DNA Frederick guys. Dah makin, orang kata apa, makin hangat kes penyamaran ni tau. Dan daripada hasil analisa yang telah dijalankan itu telah membawa kepada pembongkaran penyamaran Frederick guys. Setinggi-tinggi Frederick lompat, akhirnya kantoi doh. So because of that, Frederick ni telah didakwa dan dipenjarakan selama 6 tahun. Ambil nak menyamar jadi orang lain, terus masuk dalam penjara. Jadilah menyamarlah apa-apa dalam penjara tu kan. So selepas kejadian ni menjadi kecoh, Frederick ni dia diberikan nama samaran guys oleh pihak media. And nama itu adalah dikenali sebagai The Chameleon. Kalau korang tahu chameleon ni, dia sejenis cicak yang berubah-ubah warna tau. Dia adapt ikut tempat, cuaca semua kan. Dia berubah-ubah warna. So samalah macam si Frederic Bourdon ni.
Kemudian guys, pada tahun 2003, Frederick ni telah dibebaskan daripada penjara dan dia pun kembali ke Perancis guys. Dan time tu dia telah menetap di bandar yang dikenali sebagai Grenoble. Cuma satu benda pasal Frederick ni kan, dia masih tak serik tau. Dia tak serik-serik lagi guys. Dia still nak menyamar. And dekat sana pun dia telah membuat penyamaran guys sebagai seorang kanak-kanak lelaki yang hilang di Perancis yang bernama Leo Belly. Budak itu telah hilang pada tahun 1996. Cuma dia punya penyamaran itu telah pun dibongkar selepas ujian DNA yang dilakukan oleh pihak-pihak berkuasa yang telah mengesahkan bahawa Frederick ni adalah bukan Leo Belly. The chameleon fail again guys. Memang kantoi lagi sekali. Moving forward pada tahun seterusnya, pada bulan Ogos tahun 2004, Frederick ni dia telah pun menetap di Sepanyol guys. Dia ni dahsyat betul lah kan. Pindah-pindah negara bye. Best tu. Memang Euro trip guys kan. Kejap Perancis, kejap Sepanyol, kejap US kan. Okey, dekat Sepanyol ni kan, dia telah melakukan lagi satu penyamaran di mana dia telah menggunakan identiti sebagai Ruben Sanchez Espinoza. Nama sedap bye, Espinoza. Dan menurut Frederick, ibu si Espinoza ni telah terkorban dalam peristiwa pengeboman kereta api Madrid guys. So from there dia ambil peluang untuk menjadi si Ruben Sanchez Espinoza ni guys. Cuma sebaik sahaja pihak polis mengetahui tentang penyamarannya, Frederick telah dihantar semula ke Perancis dengan serta-merta guys. Hantar balik rumah. You going home boy. Dalam Perancis tak tahu apa dia cakap kan. Dan pada Jun 2005, okey, aku rasa ni Frederick punya last act ataupun last job lah aku rasa. Okey, sebab dia ni telah menyamar sebagai seorang kanak-kanak yatim piatu yang berumur 15 tahun bernama Francisco Hernandez Fernandez. Time ni dia cuba nak menyamar macam lebih in detail tau, dari segi cara pemakaian dia kan. Dia try pakai macam gaya si apa nama budak ni, Hernandez ni kan. Dia pakai style ala-ala remaja tau. Tetapi dia punya penyamaran tu guys, kantoi juga guys. Tapi bukan daripada polis. Dia tak kantoi daripada polis. Dia kena kantoi dengan cikgu sekolah dia guys. Aduh hai, ingatkan last act ke apa, gempak sikit kan. Tapi ni tak. So because of that, dia pun telah meringkuk di dalam penjara selama 4 bulan. Lain macam betul lah Frederick ni. Okay guys, aku rasa korang mesti ada persoalan macam, yelah Frederick ni dia duk asyik menyamar jadi budak ni, budak tu, budak sana, budak sini kan. Tapi persoalannya, siapakah sebenarnya Frederick Bourdon ni? Okey, dia dilahirkan pada 13 Jun 1974 di Nanterre, Perancis. Dan time tu semasa dia kecil, dia tinggal bersama datuk dan juga neneknya di Nantes, Perancis juga. And ada satu benda yang agak menyedihkan lah mengenai si Frederick ni, sebab semasa dia kecil dia tidak pernah mengenali ayah kandung dia sendiri guys. Sampaikan satu masa ni Frederick dia telah melarikan diri daripada rumah dia untuk menetap di Paris. Dan kemudiannya apabila dia telah menjalankan kehidupannya kat Paris, dia telah menamatkan zaman bujangnya pada 8 Ogos tahun 2007 dengan mengahwini seorang wanita pilihannya yang bernama Isabel. Dan daripada hasil perkahwinan tersebut, mereka berdua telah dikurniakan dengan 4 orang cahaya mata. And one more thing lah, persoalan lah, aku rasa korang pun tertanya-tanya, why Frederick ni dia suka menyamar sebagai kanak-kanak lain. Okey, terdapat satu laporan ni lah mengenai si Frederick ni. Why Frederick dia suka untuk melakukan penyamaran sebagai kanak-kanak lain adalah sebab dia ingin diberikan perhatian dan juga merasa kasih sayang yang dia tidak pernah rasai semasa zaman kanak-kanak dia guys. So that's the only reason why dia telah melakukan segala penyamaran tersebut. Yalah, daripada negara ke negara, daripada penjara ke penjara. It's all because of that. Dia nak merasakan rasa kasih sayang tu daripada keluarganya. Agak sedih lah bagi aku cerita ni. Apa pendapat korang? Kalau korang rasa sedih ke apa, tinggalkan dalam comment section. Okay guys, sampai sini sahaja aku boleh kongsikan dengan korang kisah mengenai Frederick Bourdon ataupun The Chameleon. Aku harap korang terhibur dengan kisah aku kali ni. And aku nak cakap terima kasih sebab tengok video aku dari awal sampai habis. You guys are the best. And aku minta maaf kalau aku dah tersalah cakap, tersalah info ataupun tersinggung perasaan siapa. I will do my best in my next video. Jangan lupa untuk tekan butang like kepada video ni, dan juga jangan lupa tekan butang subscribe kepada yang belum lagi subscribe. And as always guys, never stop creating. I will see you in the next video.
Always do what you love. Jangan fikir apa orang cakap. Yang penting korang happy. Assalamualaikum guys. Bye bye. Oh ya guys, aku lupa nak beritahu yang kisah yang aku baru sahaja cerita kat korang ni kan, mengenai Frederick Bourdain ni. Dia ada dia punya filem dokumentari dia sendiri tau. Okay, korang boleh cari dekat online ke kan. Aku tak sure whether ada ke tak kat Netflix ke apa kan. Sebab dia ni kisah lama tahun 2012 tak silap aku. Korang boleh look up online, korang boleh cari The Imposter. Dia ada the full dokumentari pasal Frederick Bourdain ni. And menarik guys. Aku rasa korang should check it out. So yeah, thank you again guys. See you.